Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan paling mengejutkan daripada Najib Tun Razak. Walaupun sudah berada di dalam penjara Kajang, namun demikian, apa yang berlaku pendedahan demi pendedahan paling mengejutkan kita. Berjayakah Najib keluar daripada penjara? Itu semua terjawab tidak lama lagi. Ini pendedahan terkini yang mengejutkan kita daripada mahkamah berkaitan dengan perbicaraan Najib Tun Razak, berkait dengan SRC dan juga berkait dengan 1MDB. Menurut saksi, sebahagian 4 bilion ringgit dana SRC tak dilaburkan dalam sektor tenaga. Itu yang diberitahu kepada mahkamah hari ini. Pakar pemulihan aset Angela Backhaus berkata, sebahagian dana berkenan dipindahkan menerusi 5 entiti. Pakar pemulihan aset luar pesisir memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa sebahagian daripada 4 bilion ringgit pinjaman yang diperoleh SRC Internasional daripada kumpulan wang persaraan KWAP tidak dilaburkan dalam aktiviti berkaitan sektor sumber dan tenaga sebagaimana tujuan asalnya. Pengarah urusan Quantuma Internasional Angela Backhaus berkata, apabila bank negara membenarkan pinjaman daripada KWAP kepada SRC, bank itu menetapkan syarat pada 3 November 2011 bahawa 1.8 bilion daripada pinjaman KWAP pertama harus digunakan untuk memperoleh 2 syarikat di Indonesia, iaitu PT ABM Investama dan Bumi Resources TBK PT, dan 2 syarikat di Mongolia, iaitu Gobi Coal and Energy Limited dan Adens Tavan Tolgai. Backhaus yang memberi keterangan sebagai saksi kedua dalam prosiding samaan sivil SRC Internasional berkata, pada 6 April 2012, kebenaran kedua bank pusat itu menyatakan bahawa pinjaman KWAP kedua, iaitu 2 bilion ringgit, perlu digunakan untuk pelaburan dalam industri tenaga dan sumber asli, tidak termasuk minyak dan gas. Sesetengah dana dilaburkan dalam PT ABM Investama dan Gobi Coal and Energy Limited. Bagaimanapun majoriti pinjaman KWAP bukan untuk memperoleh 4 entiti yang disenaraikan dalam kebenaran pertama BNM maupun melabur dalam tenaga dan sumber asli seperti yang dinyatakan dalam kebenaran kedua, katanya. Beliau melalui aplikasi Zoom dari British Virgin Island pada prosiding tuntutan saman US dollar 1.18 bilion SRC Internasional terhadap bekas Perdana Menteri Najib Tun Razak di hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin. Saksi itu berkata berdasarkan pemahamannya mengenai dokumen yang terkandung dalam rekod, untuk membolehkan SRC Internasional memberikan pinjaman mata wang asing kepada syarikat asing, Bank Negara Malaysia antaranya perlu memberikan kebenaran kepada syarikat berkenan dan bersetuju dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Hanya melalui kebenaran ini, SRC Internasional diberi kuasa untuk membuat pinjaman mata wang asing yang diperlukan kepada SRC BVI dalam dolar AS, katanya. Backhaus berkata dana yang disalurkan daripada SRC Internasional ke dalam akaun SRC BVI telah dipindahkan kepada 5 syarikat, iaitu Kistinikwe Investment, Enterprise Emerging Market Fund BV, Muraset Limited, Gobi Resources Coal Ltd dan Pacific Rim Global Growth Ltd. Kedua-dua Kistinikwe dan Enterprise Emerging ditubuhkan sebagai dana pelaburan, namun berdasarkan penyiasatan saya, kedua-dua syarikat ini menunjukkan bahawa mereka bukan pelaburan yang sah dan sebenarnya adalah entiti laluan yang digunakan untuk tujuan menyembunyikan
penyelewengan aset dan memudahkan pergerakan dana seterusnya. Siasatan saya mengenai dana yang dibayar kepada Pacific Rim menunjukkan bahawa dana ini dihantar sejurus lepas diterima, sekaligus menyokong cadangan Jabatan Kehakiman DOJ Amerika Syarikat bahawa ia bertindak bukan sebagai dana yang sah, tetapi bertujuan menyembunyikan penyelewengan aset dengan cara yang sama seperti Kistineque dan Enterprise Emerging, katanya. Berghaus berkata unsur-unsur tujuan komersial kelihatan terlalu kecil dalam urusan pemindahan ke Muraset atau ke Gobi Resources, sebuah syarikat yang dikaitkan dengan ahli perniagaan dalam buruan Lo Tiak Jo atau dikenali sebagai Jolo. SRC di bawah pengurusan baru memfailkan saman itu pada Mei 2021 atas dakwaan Najib melakukan pecah amanah jenayah, salah guna kuasa dan memperoleh ganjaran peribadi daripada dana syarikat itu selain melakukan penyelewengan terhadap dana berkenan. Syarikat itu memohon ganti rugi ganti rugi teladan, ganti rugi tambahan, faedah, kos dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. SRC juga menuntut deklarasi mahkamah bahawa Najib bertanggungjawab bagi kerugian yang dialami oleh syarikat itu akibat pelanggaran tugas serta amanah beliau, dan menuntut supaya beliau membayar balik kerugian yang dialami sebanyak Rm42 juta ringgit. Najib, 70 tahun, yang kini menjalani hukuman di penjara Kajang sejak 23 Ogos 2022 selepas disabitkan bagi kesalahan menyeleweng Rm42 juta dana SRC Internasional. Beliau kemudian memfailkan petisyen untuk pengampunan diraja pada 2 September 2022. Susulan keputusan pengampunan itu, hukuman penjara Najib telah dikurangkan daripada 12 tahun kepada 6 tahun, manakala denda pula dikurangkan daripada 210 juta kepada 50 juta ringgit Malaysia. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan yang luar biasa di mahkamah ini, maka ianya makin panas. Menurut saksi yang telah memberikan saksi pakar ini memberikan keterangan, beliau kata sebahagian Rm4 bilion dana SRC tak dilabur dalam sektor tenaga. Itu yang diberitahu mahkamah. Pakar pemulihan aset itu berkata sebagian dana berkenan dipindahkan menerusi 5 entiti. Sekian dulu kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa yang tak kenal dengan Raja Petra? Seorang pelarian yang telah meninggalkan Malaysia bertahun-tahun lamanya. Berani mencanang di luar negara, berani menggonggong di luar negara, tapi tak berani pula pulang ke Malaysia. Sibuk menjaga tepi kain pentadbiran negara, sibuk mengecam Perdana Menteri, sibuk mengecam kebanyakan pentadbiran Malaysia. Beliau seakan-akan adalah orang yang paling hebat, paling banyak mengetahui tentang negara. Kadang-kadang kita juga hairan dari mana data, maklumat yang Raja Petra peroleh. Kadang-kadang kita tahu ada sebahagiannya adalah tentang perkara yang tak benar. Tapi persoalan besar, siapakah tali barut kepada Raja Petra sehingga beliau mudah mendapatkan maklumat-maklumat penting daripada negara? Bahkan tidak keterlaluan, ada juga maklumat sulit yang sering kali beliau lebih dahulu dapat berbanding dengan orang lain. Itu satu kehebatan Raja Petra. Tapi satu keburukan beliau ialah beliau tak berani pulang ke Malaysia, sehingga ada netizen mencabar Raja Petra pulang ke Malaysia supaya beliau boleh bertanding menjadi ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri Malaysia dan boleh membantu, bukan sekadar menggonggong, menulis, bercakap, mengecam seperti pengecut di luar negara. Beliau patut pulang ke Malaysia dan kita boleh lihat bolehkah dia menang atau tidak.
atau dia hanya jago sebagai keyboard warrior atau sebagai cyber trooper tapi tak mampu buat apa-apa di Malaysia? Banyaklah jawapan yang beliau beritahu. Tapi yang sedihnya sekarang ini ialah Raja Petra tiba-tiba kena boikot oleh walaun. Para walaun yang seringkali sinonim dengan penyokong pembangkang. Kalau sebelum ini Raja Petra seringkali disukai oleh walaun, disokong oleh walaun, tapi kini kelihatan Raja Petra kena boikot. Ini gara-gara beliau tak sokong. Raja Petra kena boikot gara-gara tak sokong walaun. Itulah tersilap langkah, akhirnya terkena juga. Penulis blog kontroversi dalam pelarian Raja Petra Kamarudin dilihat telah kena boikot dengan pembangkang atau mesra dipanggil sebagai walaun. Bila tak sokong walaun, Raja Petra diboikot. Kesihan Raja Petra diperlakukan walaun. Tulis pengguna laman X Buffett Cyber War. Dalam platform sama, My News Hub dalam hantarannya pun pula menulis tentang Raja Petra atau lebih dikenali sebagai RPK, tentang sokongannya yang berubah mengikut siapa yang berkuasa. Dulu jilat sokong Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sekarang jilat Anwar, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ikut siapa baling tulang lagi mahal. Nak berhenti dah ikut dia nih. Tak relevan langsung dah templak portal berita itu. Raja Petra yang sudah lama berada di England pernah membandingkan keadaan dirinya dengan penghijrahan Nabi Muhammad. Dia mengaku mengikut sunnah Rasulullah dan berhijrah ke England. Walhal Rasulullah berhijrah untuk berdakwah. Sebaliknya, Raja Petra pula berhijrah untuk menaburkan fitnah. Dia lari meninggalkan Malaysia kerana kalah dalam 2 kes saman berjumlah hampir 1 juta ringgit. Mahkamah mengarahkan dia perlu membayar RM600,000 kepada Lim Guan Eng dan RM300,000 lagi kepada Safi Abdullah. Mutakhir ini, Raja Petra Kamarudin dilihat menyokong kerajaan Madani diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bulan lalu, dia berulang kali menganggap langkah Dubai yang digerakkan pihak pembangkang bagi menjatuhkan kerajaan Madani sebagai gagal. Anwar tidak boleh dijatuhkan. Langkah Dubai gagal walaupun mereka kata ada angka. Dikatakan 120 ahli parlimen menyokong, akan bertambah naik lagi lebih 120. Langkah Dubai memang ada tetapi gagal. Usaha untuk menjatuhkan Anwar tidak berjaya. Memang ada usaha menjatuhkan tetapi tidak berjaya, katanya menerusi rakaman video yang tular di media sosial. Pengakuan Raja Petra itu selepas pengumuman Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein pada 15 Januari yang memanggilnya dan yang akan memanggilnya dan beberapa lagi individu. Mereka dipanggil untuk dirakam keterangan berhubung langkah Dubai. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan yang paling luar biasa. Apabila pendapat anda tentang Raja Petra? Apakah anda setuju dengan para penganalisis politik, pemerhati politik supaya mencabar Raja Petra kembali semula ke Malaysia dan bertanding sebagai ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli Parlimen? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.